17 orang plaintiff yang diketuai oleh Datuk Ibrahim Ali. Plaintiff kedua Nur Fatin Syakinah binti Kamarudin, ketiga Hanar Aziz bin Abdul Aziz, 4 Razali bin Husin, 5 Muhammad Syahrin bin Ismail, 6 Luqman Hakim bin Abdul Halim, 7 Rifki Kusuma bin Suherman, 8 Muhammad bin Gulam Syarif, 9 Alwanizah binti Johari, 10 Nur Hamizah binti Zainal Abidin, 11 Muhammad Izam bin Ali, Mazlifah binti Osman, Muhammad Fairis Hezri Muhammad Safri, 14 Norziha binti Mashhur, 15 Raja Jehana binti Raja Kamaruzaman, 16 Salwani binti Samad dan 17 Muhammad Ashik Rahman bin Muhammad Barusai. Kesemua 17 orang plaintiff pada hari ini telah melantik firma guaman saya untuk menyaman satu pihak, iaitu syarikat Yip Chi Seng and Son Sendirian Berhad yang dinamakan sebagai defendant dalam tindakan ini. Jadi ini adalah berikutan daripada saman telah difailkan secara e-filing pada jam 1.52 petang tadi, telah difailkan secara e-filing. Jadi telah berada di dalam rekod pendaftar Mahkamah Tinggi Shah Alam dan kita menunggu nombor rujukan fail, nombor rujukan kes, rujukan mahkamah dan sebagainya, dan termasuk serahan kepada pihak defendant. Jadi kita hari ini memfailkan satu saman terhadap syarikat yang menyebabkan pencemaran air di sungai, yang menyebabkan jutaan penduduk di Lembah Kelang mengalami masalah keputusan bekalan air selama 3 atau 4 hari yang lepas. Di dalam saman ini kita ada memasukkan fakta-fakta bermula daripada dalam penyata tuntutan ini. Kita menyatakan bahawa plaintiff-plaintiff yang memfailkan saman ini semuanya atas kapasiti individu, semuanya isi rumah, semuanya ada sebahagiannya merupakan peniaga, ada sebahagiannya merupakan suri rumah, ketua keluarga, ada yang tinggal di rumah teres, ada yang tinggal di rumah pangsa, bermacam-macam kesusahan dan kepayahan mereka. Jadi semuanya ada dinyatakan di dalam writ saman ini. Dan dari segi fakta kesnya kita mengambil kira kesemua kenyataan-kenyataan media yang telah dikeluarkan oleh Ketua Komunikasi Korporat Pengurusan Air Selangor Sendirian Berhad berkaitan dengan penutupan operasi loji rawatan air rantau panjang berikutan pencemaran air di Sungai Gong, Selangor. Jadi berdasarkan kepada kenyataan-kenyataan media yang telah dibuat oleh pihak-pihak, kita juga memasukkan di sini bagaimana pihak Lembaga Air Selangor telah pun dan pihak berkuasa tempatan telah pun mengenakan kompaun, telah pun mengenakan perintah henti operasi, tutup, dan termasuk Menteri Besar Selangor memaklumkan di dalam sidang media bahawa kilang itu telah diarahkan ditutup, dirobohkan, termasuk kemungkinan dirobohkan. Dan juga di dalam ini kita masukkan juga fakta bahawa 4 orang direktor pengarah kepada syarikat itu telah pun ditahan reman di Mahkamah Session Selayang pada minggu lepas untuk disiasat di bawah Seksyen 430 Kanun Kesiasaan kerana melakukan khianat, kerana telah pun mencemarkan Sungai Gong yang merupakan salah satu daripada punca air utama bagi seluruh penduduk di negeri Selangor. Jadi berdasarkan kepada itu kita akan memanggil, kita tidak memfailkan saman kepada pihak pengurusan air Selangor. Di dalam saman inilah, di dalam saman ini kita tidak menamakan pengurusan air Selangor ataupun kerajaan negeri Selangor sebagai defendant, kerana kami akan memanggil pengurusan air Selangor, pihak berkuasa tempatan dan juga kerajaan negeri Selangor sebagai saksi plaintiff-plaintiff nanti untuk mengesahkan
bahawa pemilik kilang inilah yang terlibat, yang bertanggungjawab mencemarkan air sungai di Sungai Gong yang telah pun menyebabkan kesusahan dan kepayahan kepada jutaan rakyat dan penduduk, ya. Tetapi ini tidak bermaksud kerajaan negeri, agensi-agensi PBT terus lepas tanggungjawab daripada bersalah dalam isu keputusan air ini, kerana kita dapat melihat banyak lagi sebenarnya isu air ini adalah satu isu yang berterusan berlaku, dan mungkin ini adalah satu saman yang pertama sekali kita filekan apabila berlaku kecuaian. Rakyat nak melihat tindakan yang lebih tegas diambil terhadap pihak yang bertanggungjawab mencemarkan alam sekitar itu yang menyebabkan kesusahan. Jadi kita nak juga agensi-agensi kerajaan selepas ini mengambil tindakan yang tegas, penguatkuasaan dan sebagainya. Jika pihak berkuasa tidak mengambil pengajaran, mengambil tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang mencemarkan alam sekitar selepas ini, kita tidak teragak-agak untuk memfailkan tindakan yang serupa kepada pihak-pihak berkuasa yang lain pula. Jadi untuk itu, kesemua 17 plaintiff ini menuntut, dan satu lagi kita juga masukkan di dalam penyata tuntutan kita ini berdasarkan kepada kenyataan media yang dikeluarkan oleh pejabat Peguam Negara semalam, iaitu pengesahan bahawa syarikat ini pernah dikenakan denda sebanyak RM60,000 RM60,000 pada bulan Mac 2020 tahun ini juga. Jadi kita dapat melihat kilang ini sebagai satu kilang yang degil, repeat offenders. Mereka walaupun telah pun didenda, mereka tetap juga melakukan kesalahan mencemarkan alam sekitar, dan hasilnya kita dapat melihat kesusahan dan kepayahan lebih 1 juta, 2 juta penduduk sekitar Lembah Kelang di Selangor dan wilayah persekutuan. Oleh itu, plaintiff kesemua 17 orang plaintiff ini menuntut daripada pihak defendant, yang pertama ganti rugi am, kedua ganti rugi spesifik, tiga ganti rugi teladan, kos dan lain-lain perkara yang dianggapkan wajar dan adil oleh pihak mahkamah. Jadi saman ini dimeterai pada 8 hari bulan September 2020. Jadi itulah berkaitan dengan saman yang saya telah dilantik mewakili kesemua 17 orang defendant pada hari ini. Ya. Ini adalah last yang saya buat saya makan lah. Memang ini adalah julung-julung kalinya pihak yang terkesan daripada isu alam sekitar memfailkan tindakan saman menuntut ganti rugi kepada pihak yang bertanggungjawab di mahkamah. Jadi macam yang Datuk Ibrahim katakan tadi, memang saya sendiri dalam proses untuk mengkaji. Ini adalah saman pertama yang kita failkan terhadap syarikat. Kita sedang mengkaji juga beberapa kemungkinan saman terhadap pihak berkuasa tempatan, pihak kerajaan negeri dan agensi air dan sebagainya. Kerana contohnya seperti mana hari ini yang dilaporkan dalam akhbar Sinar Online, pemilik kilang enggan buka pintu pagar. 3-4 kali katanya penguatkuasa Majlis Perbandaran Selayang nak pergi buat enforcement kat kilang tu, hanya sebab dia tak buka pagar, enforcement officer balik macam tu saja. Adakah ini cara agensi penguatkuasaan kita bekerja? Kalau macam tu, semua kilang haram, semua kilang yang membuat jenayah, dia dah tahulah SOP, tutup aja pagar, letak anjing 3 ekor kat luar, penguatkuasa semua tak datang lah. So ini kita will go against pihak berkuasa tempatan dan sebagainya selepas hari ini, kan. Jadi ini antara perkara yang dalam kajian, dan saya percaya ini untuk membuktikan kita serius. Kita bukan sekadar membuat sidang media, membuat laporan polis, tak ada tindakan. Seperti mana kata Datuk Ibrahim Ali tadi, putra kita menjuarai rakyat, kita membawa rakyat ke mahkamah untuk menuntut hak-hak rakyat sebagai pengguna di mahkamah. Jadi itu peranan yang kita akan terus mainkan.